Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah yang dihormati Fadil Tuan Imam Besar, pegawai dakwah dan semua warga kerja Masjid Negara Kuala Lumpur, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 9 hari bulan Rabiul Tsani 1446 bersama dengan 12 hari bulan 10 2024, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Muqaddimah Mastika Hadis. Ini kitab kita nama dia Muqaddimah Mastika Hadis. Di mana dalam kitab ini kita akan belajar tentang hadis-hadis pilihan yang dipanggil mastika, geliga ataupun yang terbaik. Dalam hadis ini yang kita akan belajar, kita akan tengok apakah hadis yang kita nak mengaji, yang kita nak belajar. Mudah-mudahan kita dapat yang terbaik dalam hidup kita ini, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang hadis, ini ingat dalam muqaddimah dulu kita dah bincang tentang apa makna hadis. Ingat lagi tidak? Hadis makna apa? Apa makna hadis? Cuba sebut balik. Makna hadis tu apa? Semua perkataan, perbuatan dan pengakuan yang dibuat oleh baginda Nabi SAW, maka itu nama dia hadis. Jadi kita kena ingat, itu nama dia hadis. Jadi bila sebut tentang hadis, maka kita kena tahu ianya datang dari Nabi SAW kerana ia perlu kepada kesahihan dan ketelitian. Sahih dan teliti. Kita tak boleh kata bila hadis ke pakai jadi belaka gitu. Lah kita kata dah, hadis itu perlu kepada huraian dan juga penjelasan datang dari Nabi SAW yang perlu kita hayati dan kita amalkan. Ada yang perlu kita teliti dan kita tengok juga tentang kesahihan maklumat yang sampai kepada kita itu, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, dalam CD ini para pelajar tengok, ana baca ni yang versi Jawi punya. Muka surat 27, hadis yang ke-6. Yang Rumi sama. Yang Rumi muka surat berapa? 19. Yang pentingnya hadis itu nombor 6. Dia pakai nombor kan. Hadis nombor 6. Jadi kita duduk kat situlah di nombor 6, hadis yang ke-6. Kita kata alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, hari ini kita belajar di Dewan Solat, Dewan yang mulia. Kita sampai itu kita boleh iktikaf. Yang belajar di sini ada 3 tempat dah kita belajar dah. Dewan syarahan, Dewan kuliah. Ini dewan, dia panggil Dewan Solat, Dewan Solat utama. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita masuk kepada perbincangan kita hadis yang ke-6. Mari kita baca hadis. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Tengok para pelajar, tengok. Kalau selepas daripada Umar tu ada waw, jangan baca Umaru, lah kena baca Amrin. An Amrin. Jadi Amru tak apa, tapi mim mati.
Mim dia kena mati ke mim. Ada tempat kena mati, ada tempat kena hidup. Di dalam bab ini kita kena matikan dia. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hazwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna'u dhalik wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millatan wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qal sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi wa ashabi, rawahu Tirmizi. Kita pergi kepada terjemahan hadis nombor 6 dulu, kemudian kita pergi riwayat yang kedua. Sebab anak suka supaya para jemaah kita ni dekat dengan teks yang Arab tu, supaya kita rasa kita belajar hadis seolah-olah kita dengar apa yang kita belajar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, itu dia panggil dari sudut apa? Matan. Tengok terjemahan. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Kalau kata radhiyallahu anhuma maknanya anak dengan ayah sama-sama sahabat. Itu dia punya istilah. Kalau kata radhiyallahu anhuma makna anak dia dengan ayah dia tu sahabat belaka. Jadi dua-dua sahabat. Itu untungnya para sahabat ni. Ingat tak dalam CD awal dulu, kriteria orang nak jadi sahabat Nabi ni, apa dia kriteria dia? Cuba cerita sikit. Orang nak jadi sahabat Nabi ni kriteria dia apa? Yang pertama, dia jumpa dengan Nabi. Beriman sampai ke mati. Kalau iman separuh jalan, na'udzubillah, dia murtad, cancel balik. Tak jadi dia punya apa ni? Tak boleh jadi dia punya sahabat. Tak jadi sahabat dia tercancel. Sebab apa? Sebab dia murtad, dia lari daripada Islam. Jadi yang kita nak orang jadi sahabat ni mesti berjumpa walaupun sekejap, beriman dan mati dalam iman, barulah dia layak menjadi sahabat. Itu dia punya kaedah. Nampak itu kan? Jadi nak jadi sahabat ni kena ada beberapa tugasan, ada beberapa perkara. Baik. Jadi radhiyallahu anhuma, kalau kata anhuma tu Allah Taala redha kepada mereka berdua, iaitulah anak dengan ayah dia tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati, demi sesungguhnya akan berlaku kepada umatku, perkara-perkara yang betul-betul sama seperti apa yang telah berlaku kepada umat Bani Israel. Sehingga jika ada di antara mereka orang yang berzina dengan ibunya, wal'iyazubillah, dengan berterang-terang, nascaya akan ada di kalangan umatku orang yang melakukan perkara yang demikian. La haula wala quwwata illa billah. Dan sesungguhnya kaum Bani Israel telah berpecah kepada 72, beki 72, dalam Arab kata sintaini, dua, sintaini wa sab'in, 72. Ini peranan kita belajar kitab ni. Kalau ada salah cetak, kita baiki. Jangan pula kata, ustaz ni lebih pandai pada pengarang kitab. Bukan pengarang kitab, kitab tu salah cetak. Jangan duk marah ke pengarang pula. Cetak salah 72 puak. Mana Bani Israel berpecah 72. Dan umatku pula akan berpecah kepada 73 puak. Maknanya kita lebih berat lagi daripada Bani Israel. Semuanya akan dihumbankan ke dalam api neraka kecuali satu puak. Dalam banyak-banyak 73 tadi, 72 tak selamat. Yang selamatnya satu saja.
Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ni sangat teliti, tuan-tuan dan puan-puan. Bila sebut macam ni, dia akan tanya. Dia akan tanya, manhum, siapakah orang yang selamat itu ya Rasulullah? Orang yang selamat itu siapa? Kita kena ingat. Orang selamat itu siapa? Kita pun nak tahu juga. Man hiya ya Rasulullah? Siapa golongan yang selamat? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi, iaitu puak itu ialah puak yang tetap di atas jalanku, yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan sahabat-sahabatku. Ingat dalam hadis yang awal dulu, hadis Al-Irbad, dalam siri yang lepas kita dah bincang. Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah yang dibawa, yang disambung oleh khalifah-khalifah rasyidin. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali radhiyallahu anhu. Dia kena pak ni, dia panggil khulafa' rasyidin. Ini dia panggil orang yang terbaik, kurun yang terbaik. Hadis ini rawahu Tirmizi. Mengikut riwayat tambahan daripada Abi Daud. Tengok semula ke kitab. Itu dipanggil, yang ana sebut tadi, manhaj kitanya, kita nak dekatkan kita ni dengan teks Arab, supaya kita rasa dalam bahasa orang mengaji, bahasanya panggil ada zauq. Ada zauq tu, ada rasa Arab, kan? Biar belajar. Wa inda Abi Daud ziyadah, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalbu bi sahibihi la yabqa minhu irqun wala mifsalun illa dakhalah. Maksud dia, menurut hadis riwayat Abu Daud ada tambahan, iaitu dan sungguhnya akan timbul dalam kalangan umatku beberapa puak yang dijalari. Dijalari itu maknanya yang melarat pada mereka oleh bahaya penyakit suka mengada-ngadakan bid'ah. Ini kita takut hari ni. Mengada-ngadakan bid'ah ni maknanya mereka reka cipta ibadat yang tidak dianjurkan oleh syarak. Itu dia panggil bid'ah. Sebagaimana menjalarnya bahaya penyakit anjing gila. Penyakit anjing gila ni da'ul kalab, dia panggil bahaya penyakit anjing gila ni. Sebab itulah kalau anjing gila tu jangan bagi gigi dekat dia. Kalau dia gigit tu, bahaya dia punya penyakit. Penyakit anjing gila kepada mangsanya, tidak ada satu urat atau satu sendi tubuhnya melainkan penyakit itu meresap masuk menjalarinya. Hadis ini, tanda para pelajar, rawahu Tirmizi dengan sanad yang hasan. Sanadnya hasan, maknanya sanad dia elok. Baik, sekarang ni kita nak masuk kepada perbincangan. Kata di para panel penulis kita ini, rahimahumullah, semua mereka telah meninggal. Hadis yang ke-6 ini mengandungi beberapa perkara. Penegasan Rasulullah SAW tentang perkara-perkara buruk yang akan berlaku dalam kalangan umatnya yang wajib dijauhi, supaya mereka tetap teguh menurut jalannya dan jalan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Yang pertama, sebelum daripada huraian tu, tambah sikit. Bawa kan? Ada pensil kan? Kalau kita ngaji kitab, belajar kitab, kita kena ada pensil. Dia panggil untuk dhabit. Tahu dhabit? Dhabit ni bahasa kita kata kena catat lah. Apa yang kita tulis itu kena catat. Itu dia panggil dhabit. Dhabit yang catat. Yang pertama, bila kita rasa pelik lah, Nabi sebut akan berlaku di kalangan masyarakat ini orang yang jahat, pergi ikut Yahudi, betul tak? Tapi kenapa Nabi kata umatku? Dalam hadis lain, orang yang tak ikut ajaran, Nabi kata falaisa minni, man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa tak suka dengan sunnah aku bukan daripada umat aku. Jadi kita nak faham hari ni apa makna umat. Tanda ni pelajar. Lepas ni kita nak tanya siapa tulis betul, siapa tulis tak betul. Boleh tak? Kau tak boleh tanya hari ni.
Dia kalau kat daerah mana tanya, kat masjid tak boleh tanya, malu. Alasan hari ni untuk selamatkan diri. Umat ada dua. Boleh. Umat, bila kata umat ni ada dua kumpulan. Yang pertama, ummatud da'wah. Umat yang didakwah. Umat yang didakwah, semua orang yang hidup di zaman risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada termasuk Abu Lahab, geng-geng Pak Abu hak kapi-kapi belaka tu, termasuk umat Nabi dari sudut dia panggil ummatud da'wah. Umat maknanya orang yang hidup di zaman risalah kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu dia panggil ummatud da'wah, umat yang didakwahkan dia. Itu umat. Adapun umat Islam, kita semua ni alhamdulillah dipanggil ummatul ijabah. Ummatul ijabah, umat yang menerima Islam, yang menyahut seruan. Ini yang kita ni, kata kita semua ni, kata alhamdulillah, sebab Allah Ta'ala pilih kita di kalangan ummatul ijabah, umat yang menyahut seruan, yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas dah kita? Hilang dah kekeliruan. Umat ada berapa jenis? Dua. Ummatul dakwah tu all, semua manusia atas dunia ni, kafir tak kafir, Islam ke tidak, termasuklah Abu Jahal dengan geng dia, ummatud dakwah. Umat yang hidup di zaman kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didakwahkan mereka. Satu. Yang kedua, barulah dia kata umat aku ni, yang Nabi kita sebut ketika dalam hadis Nabi kita sedih pada satu malam, Nabi kata ummati ummati, kemudian Nabi kita menangis. Itu Nabi kita teringat kepada ummatu al-ijabah, umat yang telah menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menangis. Sebab apa dia menangis? Mengenangkan umat dia ni, siapa akan bela dia selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata alhamdulillah, labbaika ya Rasulullah. Rasulullah, walaupun Rasulullah sudah wafat, tapi sunnahnya masih bersama dengan kita, alhamdulillah. Sebab itulah anak, bila orang hidup nyanyi lau kana bainanal habib, kalau Nabi ada bersama kita, kita kata syair itu tak ada masalah, tapi dari sudut jiwa saya tak suka. Kenapa kita merintih? Kenapa kita meratap lau kana bainana, kalau Rasulullah adalah umat tak jadi macam ni? Itu ketentuan Allah Ta'ala. Rasulullah akan wafat ketika umur dia 63 tahun, setelah berdakwah 23 tahun sahaja. Pendek yang masa dakwah dia 23 tahun. Nak bandingkan Nabi Nuh berapa ribu? 1000 tahun. Nabi kita hanya 23 tahun. Berapa peratus? Mana ahli matematik? Berapa peratus? Di antara 1000 tadi dengan 23 tahun. Mana cikgu matematik? Jawablah cepat sikit. Itu dia panggil sekejap, tapi dia punya kelajuan dia, Masya Allah, mengatasi umat-umat yang terdahulu. Kita kata alhamdulillah. Baiklah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini umat, pasal dia kata ummati. Tengok dalam hadis Nabi kata wa taftariqu ummati, umat aku. Nabi kata umat aku, tapi umatud dakwah. Umatud dakwah. Dalam hadis ini Nabi kita sebut Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Siapa dia Bani Israel? Cuba jawab. Ramai di kalangan kita sudah tadabbur ayat Quran. Daripada surah Ali Imran sampai sekarang ni sudah surah Al-Maidah contohnya. Nah, siapa dia Bani Israel? Mana? Tak ada mic kali ni. Bahagian nak jawab. Siapa dia Bani Israel? Israel itu siapa? Israel itu Nabi Yaqub. Israel itu Nabi Yaqub. Anak cucu dia tu nama dia Bani Israel. Jadi Bani Israel ni di antara bani yang besar dalam Quran, yang banyak kerenah dia, yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, sebab mereka banyak masalah yang berlaku. Itu dia panggil Bani Israel. Maknanya puak-puak Bani Israel daripada zaman tu, zaman Nabi Yaqub tu sampai ke Nabi Isa, semuanya Bani Israel. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tukar daripada Israel kepada Arab Quraisy, Al-Qurashi, Al-Hashimi. Beza. Jadi jelaslah kita.
Baik. Hadis yang baik, huraiannya, kita pergi pada huraian. Itu mukaddimah dia apa panjang dah ni. Tak masuk huraian lagi. Huraiannya, perkara-perkara buruk yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama, umat Islam akan melakukan penyelewengan daripada ajaran-ajaran Islam yang sebenar seperti yang telah dilakukan oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel berpecah kepada dua. Bani Israel zaman Nabi Musa, nama dia Ahlul Kitab, Yahudi. Bani Israel pengikut Injil, pengikut Nabi Isa, nama dia Nasara. Betul tak? Dua kumpulan. Dua kumpulan ini mempunyai simah, mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Ciri-ciri yang berbeza. Bani Israel zaman Nabi Yahudi, Allah Ta'ala sebut dalam akhir surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Bani Israel dari kalangan Nasara, Allah Ta'ala sebut apa? Waladdallin, kumpulan yang sesat. Apa beza dua tu? Dua-dua tu Ahlul Kitab, dua-dua tak ada kitab. Yang ni ada kitab Taurah, yang seorang lain ada kitab Injil, tapi dua-duanya bermasalah. Jadi Bani Israel pengikut Taurah yang telah menyelewengkan Taurah, dia ada dua kumpulan, nama dia Ar-Rahbaniyun, Ar-Rabbaniyun wal Ahbar. Ar-Rabbaniyun wal Ahbar. Rabbaniyun ni puak-puak Bani Israel yang jujur, kita kata macam lebay-lebay dia lah. Lebay-lebay dia yang mendidik masyarakat. Adapun Al-Ahbar, ini pendeta-pendeta, ulama-ulama besar dia. Tapi dua-dua ni jahat. Allah Taala sebut dalam Quran puak-puak Ar-Rabbaniyun wal Ahbar, dua-duanya tak menjalankan tugas. Tengok orang buat maksiat, dia tegur hari pertama, dia diam hari yang kedua, dia join hari yang ketiga. Ini masalah dia. Hari pertama tegur tu, salah ni. Hari yang kedua mari, alah, arus perdana orang buat semua dah. Hari yang ketiga, dia pun join juga. Ini dipanggil kejahatan yang dibuat oleh dua kumpulan ni, Ar-Rabbaniyun wal Ahbar. Adapun pokok Nasara, dia panggil ruhban, tok rahib. Sebab apa Nasara ni dia suka kepada ibadat, bini pun tidak, dia bertapa dalam apa ni, dalam gereja. Maka mereka telah mencipta, menggaul, mencampur adukkan perkara yang tidak diajar oleh Allah. Maka jadilah dia panggil ibtada'uha, mereka mereka-reka mencipta ibadat yang tidak disyariatkan oleh Allah. Sebab tu dia Nabi sebut di sini dua perkara. Baik, jelas dah situ. Maka umat Islam akan melakukan penyelewengan daripada ajaran-ajaran Islam yang sebenar seperti yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Jelaslah kepada kita, kaum Bani Israel berapa penyelewengan dia? Dua. Yang menyelewengkan fakta, memutablikkan fakta, yang haram dia jadi halal, yang halal jadi haram, itu puak-puak Yahudi. Kumpulan yang kedua, mencipta mereka cipta ibadat, ibtada'uha ma katabna alaihim, ya Allah Ta'ala tidak syariatkan kepada mereka. Itu Nasara. Jadi kata Nabi SAW, umat ini akan ikut penyelewengan mereka sebagaimana yang berlaku dalam dunia sekarang. Nabi SAW menyebutkan perihal kaum Bani Israel ini kerana penyelewengan mereka adalah seburuk-buruk contoh yang wajib dijauhi dan disingkirkan daripada masyarakat Islam. Ini kita senaraikan apa perbuatan Yahudi, apa dia perbuatan Nasara, kemudian kita jauhkan daripada masyarakat kita. Semoga kita selamat, insya-Allah. Jadi kita sekarang ni nak selamat atau tak selamat? Mestilah kita nak selamat dah. Kalau nak selamat, maknanya kita kena ikut apa yang disebut oleh, diajar oleh Nabi SAW. Jangan ikut apa yang dibuat oleh Bani Israel. Ikut Bani Israel, punahlah kita, rusaklah kita. Allahu Akbar.
Meskipun mereka pada mulanya diberikan berbagai nikmat dan keistimewaan. Allah Ta'ala beri nikmat pada mereka. Diturunkan pada mereka kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan diutuskan kepada mereka beberapa ramai. Rasa kalau bahasa orang ngaji BM modern ni tak mahu banyak nabi dah, mesti kena ramai kan. Baca ramai lah. Itu bahasa orang lama-lama kita. Biasanya kalau orang lama ni dipanggil warga emas. Ni pagi tadi kita dengar pengurusi umum warga senior. Oh, ada istilah baru pula, warga senior pula dah. Kata kenapa warga senior? Dia kata warga emas tu nampak tua sangat. Jadi warga senior. Kata royaklah warga senior ke warga berapa? Wah, sebenarnya warga apa? Warga tua. Baru betul. Tak saya mari warga emas ni. Dia kata emas ni bagai tersimpan. Orang simpannya pakai jarang-jarang. Sedap juga dia punya hujah. Kenapa tak guna warga emas? Warga emas ni bagai simpanan. Pakai bagai kemas ni jarang-jarang ada. Kan nak pergi pasar kecil je pakai. Oh, kan nak pergi kenduri jangan main. Berat lengan pada lain. Baiklah. Ini. Jadi berapa ramai nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, sejak daripada anak cucu Nabi Ibrahim, mari daripada Nabi Ishaq, Yaqub sampai ke Isa, semuanya nabi dari kalangan Bani Israel. Dia pusat dia di mana? Pusat pentadbiran Bani Israel di mana? Di Palestin. Masa itulah Palestin dipanggil Ardun Muqaddasah, bumi suci. Ataupun dia panggil Ardun Mubarakah, allazi barakna haulahu dalam surah Al-Isra. Ini bumi suci. Jadi alhamdulillah, ana di antara perkara yang ana pujilah imam-imam kita di Kuala Lumpur ni, dia tak tinggal lagi kunut nazilah kepada Palestin. Barakallahu fikum. Banyak dah kita pergi masjid lain, negeri kampung lain, kena suruh imam, sebutlah imam. Takkanlah lupa dah kau Palestin, baru setahun dia kena ganyang. Yang ni lah yang Taufan Aqsa ni. Hak lain tu berapa jam mula lagi. Daripada zaman Salahuddin lagi tak habis-habis sampai hari ni. Maknanya nikmat Allah Ta'ala hantar kepada Bani Israel, nikmat turunnya kitab, nikmat ramai di kalangan nabi-nabi, anbiya Bani Israel. Tetapi kebanyakan mereka tetap kufur ingkar dan terus melakukan berbagai-bagai jenayah dan kekejaman di sepanjang sejarah. Tak ada lagi orang lain sejahat Bani Israel sampai mereka bunuh nabi. Orang lain kalau derhaka jelah, tak dengar kata kan. Tapi geng Bani Israel ini bukan cakap tak dengar kata, dia bunuh. Qatalatul anbiya. Sebab itulah dia kata Bani Israel ini diberi gelaran Qatalatul anbiya, pembunuh para nabi. Dia bukan main-main, bunuh nabi dia orang tu. Mereka telah runtuh akhlaknya. La haula wala quwata illa billah. Hilang lenyap peri kemanusiaannya dan berpecah belah kepada berbagai-bagai puak dalam kepercayaan dan fahaman-fahamannya, serta mengadakan berbagai-bagai helah untuk memutarbelikkan ajaran-ajaran dan hukum-hukum agama. Ana tak nak ulanglah balik. Kalau ana ulang balik setiap poin ni, jawabnya tafsir Quran pula kita pagi ni. Tak ada buku Quran balik pagi ni. Tuan-tuan cukuplah kita tengok dalam tafsir Ali Imran dengan tafsir Al-Maidah sekarang ni, semua kebejatan Yahudi dibongkarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tadabbur akhir zaman ni untuk kita belajar balik, untuk kita menjauhkan diri, berhati-hati dengan langkah Bani Israel yang dihasut oleh syaitan wal iyaz billah. Semua ada. Itulah Allah Taala letak dalam Quran, mereka ini al-bawda, al-adawah wal bawda, permusuhan dan perbalahan sama-sama dia, hadis wala haraj, teruk berlaku. Kita dengar umat Islam dah, dia teruk lagi. Dia balas sama dia tu. Sama-sama pun Nasara, Kristian tu tak sama dia punya mazhab. Yahudi, ahli kitab lain tak sama. Maka Allah Taala kata mereka ni berpecah belah. Mereka lah juga yang telah menimbulkan dan mengembangkan berbagai-bagai pahaman. Hak zaman moden hari ni dipanggil pokok Zionis. Berbagai-bagai pahaman yang baru seperti pahaman komunis, fahaman kapitalis, sosialis. Anak suka juga kadang-kadang dia bunyi belakang list kapitalis.
Sosialis. Gapo lagi lih? Hah? Iblis. Hak tua-tua besar dia nya di situ. Dia bunyi lih tu dia bunyi kemah molek lah. Sosialis, kapitalis, iblis. Besar sekali dia punya ajar hasutan, dia penghasut besar di situ. Jangan main. Dan lain-lainnya yang merusakkan ketenteraman dan susunan masyarakat serta perekonomian negara-negara dunia yang dijalarinya, yang dijajahinya. Ini mari buat penjajah ni, Kristian ke, Yahudi ke, hijrah dia mengubah kepala otak, mengubah pemikiran anak-anak umat orang Islam. Di antara yang diubah, tanda tepi kita tu, ubah pemikiran orang Islam dengan satu pemikiran, nama dia pemikiran sekular. Apa makna sekular? Sekular ni memisahkan agama dengan kehidupan. Mu nak beragama, mu pergi masjid. Kau pergi surau, pergi Mekah. Dalam bab kehidupan, ikut aku nak buat apa. Awak nak pakai apa? Nak makan apa? Nak bisnes apa? No problem. Itu dia panggil pemikiran liberal. Mari sekarang ni pula satu lagi pemikiran yang baru, dia panggil pemikiran liberal. Liberal ni tak tahannya dia tempel kepada Islam, dia panggil Islam liberal. Kita kata no, liberal lah. Islam liberal apanya? Inna dina indallah Islam. Islam itu mari daripada si Allah, tak payah tambah. Liberal tak payah. Nak kata liberal aja dia. Liberal maknanya benda yang terbebas, terbuka luas. Entah apa yang dia nak tafsir, dia tafsir ikut dia sendiri. Kita kata ini bahaya yang diciptakan oleh puak-puak kafir. Mari pula hak kedian-kedian ni pula, satu lagi timbul warna pelangi pula. Warna pelangi, tahu warna pelangi? Apa dia? LGBT ni dan tak apa sedap nak mengata dalam masjid ni dah. Kalau bawa ke zon negara pun, geng-geng dalam zon pun ni nak tak mana dia buat ni. Dia kata apa? Zon negara pun dia tahu juga jatuh betina. Hak ni tak tahu jatuh betina. Ini bahaya ni. Ini semua ni permainan yang buat kafir wal iyazbillah. Baiklah. Bahkan mereka lah yang mengembangkan kebudayaan kuning. Kebudayaan buruk tu, kuning tu buruk lah. Yang lucah itu. Masya Allah. Yang melanggar tata tertib dan kesopanan kemanusiaan melalui filem-filemnya. Filem-filem dia lah, mari filem berlocah lah, filem apa. Kita orang Islam pun terpengaruh sama juga. Tengok cerita-cerita. Cerita orang putih ni. Laki perempuan bercampur gaul habis. Bini orang jadi bini dia, bini orang. Semua untuk filem-filem. Apalagi kalau filem-filem hot dahsyat ni. Sekarang ni pula banyak benda-benda yang apa ni, kartun-kartun ni anak cucu kita ni. Hati-hati tuan-tuan. Kartun ni kartun. Ada juga unsur-unsur mai sihir ataupun dia mai pemujaan. Anak sekali ada orang tunjuk kartun, budak nak tembak apa dia panggil UG apa benda tu. Alah tak ingat hak main budak ni apa dah. Dalam internet ada G belakang tu. Lupa dah lama. Tanya budak tahu lalu. Ni orang tua, orang senior ni tak apa tahu ni. Dia nak kita tembak orang, dia kena pergi menghadap ke berhala dulu, ambil power. Ini penyembahan. Walaupun kartun, tengok. Jadi anak kita duk main ambil power, akhir kali dia tengok berhala sungguh. Ini power ni. Ada power sini. Jangan gurau-gurau, sebab tu kita kena perhati anak kita. Anak zaman ni nak sekat tak boleh dah. Nak sekat dia main internet tak boleh. Cuma ibu bapa wajib kawal. Dan kalau dia main benda tak baik, tukar, cari channel lain, cari permainan lain, game lain yang sesuai dengan kita sebagai seorang Muslim. Jangan duk main pemujaan, nak pergi ambil power, pergi minta dengan tokong, baru pergi tembak. Ini permainan. Ataupun ilmu sihir. Semua tu karut belakang. Tengok. Akhbar-akhbar dan majalahnya penuh dengan berita-berita. Fashion pakaian. Fashion pakaian hak mari dia orang putih. Hak peliknya, dia panggil terbalik. Orang laki-laki, aurat laki-laki setakat mana? Aurat laki-laki setakat mana? Pusat dengan lutut. Aurat perempuan semua kecuali muka dengan tangan tak. Tapi fashion pakaian ada hari ni
terbalik ke tidak? Laki-laki Masya Allah pakai topi, koci henda, tahu koci henda? Pakai tali sini, berasak panah pun tak apa, panah. Kok lagi, yang perempuan pusat dengan lutut. Terbalik dia punya marah. Ini sebut cerita dalam kitab ni ada, kita syarah. Dan kelak-kelak malamnya sehingga berhaklah mereka dilaknat oleh Allah dalam kitab sucinya. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah kata dilaknat Bani Israil. Bani Israil bani yang dilaknat sampai ke hari kiamat. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya dan seluruh umat manusia yang berperi kemanusiaan. Kita tahu cakap bab agama lagi, bab kemanusiaan pun orang tak boleh terima apa yang diperlakukan ini. Nabi SAW juga pernah memberi ingat dengan tegasnya sebagaimana yang tersebut dalam satu hadis bahawa umatnya akan terpengaruh dan menjadi pak turuk dengan membuta tuli kepada segala apa yang datangnya dari kaum Yahudi dan Nasara hatta dakhalu juhra dhafin dakhaltumuh. Nabi kata, kalaulah puak tu masuk dalam lubang dhab, masuk juga. Lah ni masuk lubang dhab, masuk juga kita ni. Na'udzubillah. Nabi SAW menyebutkan secara khusus kedua-dua kaum itu. Kenapa disebut dua ya? Nasara, Yahudi. Kenapa? Kerana mereka selain daripada diberi kitab-kitab dan diutuskan rasul-rasul yang memimpin mereka lah sahaja yang berpengaruh dan banyak angkaranya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi di Madinah yang dominannya Yahudi. Sebab dia ahli koprak. Yahudi ni banyak harta. Kebun-kebun dia banyak. Itu Yahudi. Maka Yahudi bermula daripada Bani Qainuqa, Bani Nadir, yang terakhir sekali dibunuh dia namanya Bani Quraizah. Tadi yang kita cerita subuh tadi, Bani Quraizah. Itu dia panggil Bani Yahudi di Madinah. Angkara mereka tak habis-habis. Puak Nasara. Nasara dia tak berpusat di mana, dia berpusat di sekitar Madinah. Daripada Najran, daripada mana, itu dia panggil kumpulan Nasara. Nasara mana? Tapi kalau nak banding, minta maaf lah tak, bukan nak puji Nasara sini. Nak banding dari sudut sejarah, Nasara lebih lunak daripada Yahudi. Nasara lebih lunak pada Yahudi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanul yahuda wallazina asyraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina qalu inna nasara. Mu akan dapati orang yang paling keras menentang Islam, Yahudi dengan puak kafir, dan lebih lunak puak Nasara zaman itu. Karena itu kalau tengok dalam sudut sejarah, Nasara ramai masuk Islam banding dengan Yahudi. Yahudi tak ramai. Bahkan Raja Najasyi, Malikul Habasyah, Nasara. Bila Nabi SAW hantar Sayyidina Ja'far ke Habasyah, Ethiopia, dalam hijrah dia pergi jumpa dengan Raja Najasyi, dia baca Quran, baca surah Maryam, Najasyi menangis. Dia kata min mishkatun wahidah. Dia kata sumber yang sama. Dalam kitab Injil dengan Quran sama tentang Nabi Isa AS. Yang dia putar belik kata Nabi Isa anak Tuhan tu cerita lain. Itu penyelewengan. Tapi nak ceritanya mereka lebih lunak. Patut tu bila mari zaman kita ini yang agak jahat, agresif, puak Nasara, Kristian yang duk serang orang Islam. Betul-betul ramai penulis-penulis sekarang ni dia hantar surat kepada pemimpin Kristian, di manakah aina nasaral mawaddah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara. Jadi yang paling lunak dengan Islam pada masa itu puak Nasara. Wallahu alam. Jadi zaman sekarang Nasara al-mawaddah ada ke tidak, kita kata tak tahu. Yang adanya Nasara di antara yang mengganas juga membunuh umat Islam di negara-negara di tempat luar sana. Baru ni apa yang berlaku kepada zaman kita ini, apa berlaku di Balkan, di Bosnia Herzegovina dulu. Penyembelihan yang melampau. Nak kata apa? Wallahu alam. Yang penting bagi kita balik kepada kitab kita ni. Jadi dua kumpulan ni
banyak masalah. Kalau kaum-kaum yang diberi kitab dan pemimpin itu diingatkan kita jangan terpengaruh kepada penyelewengan mereka, maka kaum-kaum yang tidak diberi kitab dan tidak pula menerima pimpinan, lebih-lebih lagi wajib kita tolak segala-gala apa yang mereka sogokkan kepada kita daripada perkara-perkara yang bertentangan dengan dasar-dasar Islam kita, seperti yang disaksikan pada zaman kita ini daripada kaum Majusi. Majusi ni penyembah api, penyembah apa ni, semua api tu. Majusi dia panggil tu. Dewa-dewa komunis yang tak ada Tuhan. Etis. Etis langsung tak ada Tuhan. Dia bagi dia etis ni tak ada, orang tak ada Tuhan. Dunia ni jadi gitu saja. Nature dia panggil. Dan lain-lain. Dalam kajian yang dibuat oleh satu badan pengkaji bebas, tuan-tuan tengok dalam internet, ada buku dia 60 agama di Malaysia. Malaysia sudah ada 60 agama, bukan mazhab, bukan NGO, agama 60 ada. Wallahu alam. Kita serah kepada pihak pemerintah untuk membuat ulasan dalam masalah ini. Naam. Apa yang telah diperingatkan oleh baginda Nabi SAW mengenai penyelewengan yang akan berlaku di kalangan umatnya itu telah pun berlaku dan menjadi kenyataan. Jadi berlaku dah kita. Sebagaimana disaksikan sekarang, ada di antara orang-orang Islam yang suka meniru bulat-bulat apa yang datang daripada orang-orang bukan Islam. Lebih-lebih lagi zaman kita ni dia panggil zaman globalisasi. Zaman apa? Globalisasi. Apa makna globalisasi? Ya. Dunia tak ada sempadan. Lagi? Banyak kali dah ni. Banyak kali lah kita hurai makna globalisasi ni. Apa dia makna dia? Tak kemah lah. Apa makna? Bunyi tak bunyi ni, bunyi tak dengar. Langit terbuka. Betul tak? Tapi ada lebih tepat lagi. Tulis, lebih tepat lagi. Globalisasi ni makna dianya orang kafir nak suruh kita buat apa yang dia buat. Dia nak suruh kita makan apa yang dia makan, nak suruh kita pakai apa yang dia pakai. Itu tarikh yang diberi oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ketika dia datang ke satu seminar yang dianjur oleh Universiti Melaya di Kuala Lumpur ni. Alhamdulillah waktu tu saya dulu belajar. Tapi kita balik cuti, tengok seminar antarabangsa ni, kita mari dia takrih je. Daripada hari tu saya tak lupa sampai hari ni. Globalisasi ni maksudnya orang kafir barat, apa sajalah kafir barat ke timur, nak suruh orang Islam buat apa yang dia buat, pakai apa dia pakai, makan apa yang dia makan. Sekarang ni jadi tak jadi? Jadi. Apa yang dibuat di Los Angeles, yang dibuat di mana saja di atas dunia ini, semua pergi tempat orang kampung pun ada benda tu. Berjayalah mereka dalam bab ini. Allahu Akbar. Telah berlaku. Meniru bulat-bulat. Meskipun perkara yang ditiru itu bertentangan dengan ajaran dan akhlak Islam, tak ada siapa peduli. Tengok contoh. Tuan Syekh kita ni Masya Allah peka sungguh dia dalam masalah isu masyarakat. Di antara perkara-perkara itu adalah perbuatan setengah sebahagian daripada perempuan-perempuan Islam. Selain tidak mematuhi perintah Al-Quran, menyuruh mereka menutup aurat, menutup kepala, tutup aurat lah tu, meliputi belahan leher bajunya. Mereka pula membesarkan hiasan kepalanya dengan berbagai-bagai cara, yang di antaranya menggunakan rambut-rambut pelesu. Rambut dia sendiri dia potong, lepas tu letak rambut pelesu atas kepala dan nampak tinggi sanggul. Ini semua perbuatan dilaknat. Dalam hadis Nabi sebut dalam hadis kan, sinfan, dua kumpulan ahli neraka yang aku tak tengok, nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian seperti telanjang, kepala mereka seperti bonggol unta, pakai tinggi kepala, tinggi sanggul. Itu semua tu perbuatan. Ni setiap poin ni kalau kita nak syarah, ada je hadis. Jadi anak tak syarah sini, puan-puan yang nak detailkan, tengok dalam kitab kita, tajuk dia dosa-dosa besar. Alhamdulillah sudah ada siri dosa besar ni anak kuliahkan, lebih kurang dalam 70 siri ke berapa. Ataupun dalam kitab Riyadhus Salihin ada 50 siri kuliah
perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Alhamdulillah, semua itu ada dalam rakaman. Ada pula jumpa orang lagi ni yang menghaluskan bulu keningnya. Biasa jemaah ni kalau kita sebut kening lutung. Kan dia dengar kening lutung. Inilah model ni, kening lutung ni. Lutung kena lutung. Lutung kena. Tak kena. Kita buat lawatan ke zon negara sekali. Lutung, tidak lutung ni bahasa Malaysia ke? Bahasa Malaysia ke lutung? Malaysia dah. Ni Muslim tak kenal ni pun. Kau tak kenal hari ni. Lutung ni dia kening dia putih tak tu. Muslimat kita dia cukur bulu kening, dia panggil namas. An-namisat yang mencukur bulu kening itu di antara kumpulan wanita yang dilaknat oleh Allah Taala. Jangan buat. Kening hak ada ni comel dah, berapa dia duk cukur. Lepas dia cukur dia tak putih tu. Jadi lutung. Ada dah kita ni. Tapi tu saya tak tulis seperti lutung. Kalau kita syarah kita ni kita nak tambah ni. Ada kurungan. Dan ada juga yang berpakaian tapi mereka seolah-olah bertelanjang kerana nipisnya dan tidak menutupi aurat. Cukup syarat. Ada juga yang berjalan di khalayak ramai dengan cara yang tidak sopan seperti lagak perempuan-perempuan jahat. Dengan pakaian tak patuh syariahnya, dengan cara lagak campur gaulnya. La haula wala quwwata illa billah. Ada pula di antara mereka yang memakai pakaian laki-laki. Pakaian laki-laki tu dia panggil apa bahasa istilah? Tomboy. Jangan biar anak-anak perempuan gitu duduk pakai seluar. Dia kadang-kadang dia tak pakai seluar orang, dia pakai seluar jin. Ada ke tak ada? Kata macam-macam lah. Seluar orang tak pakai dah ni, seluar jin dia pakai dah. Tak jumpa hal jin dia pakai seluar carik pula. Zaman kita dulu susahnya mak ayah kita duduk tanpa seluar tak. Dia ke budak ni hak carik dia pakai. Dia pisau carik atas lutut. Model dia tadi ustaz. Kata model berapa luar carik gini ni. Allahu akbar. Ana sekali pergi ke luar Malaysia. Pembawa yang guide kita tu Pak Haji dia kata ustaz kita nak pergi tengok kawasan miskin. Kata nak lah, kalau kita boleh bantu kita bantu. Dia kata nak bantu berat sikit tapi nak tengok boleh. Kata pergi tengok lah pusing. Dekat nak pusing kita tengok dia pusing ke tepi laut. Jadi anak tanya, mana nak pergi ni? Tempat orang miskin. Ni pantai ni, miskin apa sini? Oh, ustaz tak faham ayat kita. Kata tak faham. Dia kata orang miskin sini sebab tak ada pakaian. Tak cukup baju. Kata kau nak balik. Ni pusing-pusing bah. Kacau dia ni. Tipu kita dah. Main juga pun NGO apa ni, geng-geng puak guide ni pun kata salah tak sah. Kalau kita pergi nak dakwah tak boleh dah puak ni. Dia pesen dia dah tak pakai baju tu. Nak kata apa? Ni pakai laki-laki jangan. Nabi kita la'anallahu. Nabi kita laknat al-mutasyabbihin birrijali minan nisa. Orang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki dari sudut pakaiannya, dari sudut tomboynya, dari sudut maknyahnya, semua itu dilaknat oleh Allah Taala. Nasihatlah kalau ada keluarga-keluarga kita yang terjebak, diberi nasihat. Dan ada yang berlagak seperti laki-laki sedang segala perbuatan demikian itu adalah dikutuk, dilaknat oleh Islam. Selain itu, terdapat wanita-wanita yang rela dipamerkan badannya menjadi model, gantung di malam majalah lah, gantung di tepi jalan. Kadang-kadang kita rasa pelik lah. Dia nak jualnya handphone, tapi gambar situ yang besarnya makcik. Kita kata nak jual orang kan jual barang ni. Jual sabun, yang jual sabun letak gambar sabun, apa letak gambar orang tu besar. Ini masalah sekarang. Dia panggil eksploitasi wanita. Dan menggunakan pakaian yang sempit dan singkat, mendedahkan aurat, sengaja memperlihatkan bentuk badan dan lain lagi yang bertentangan dengan hukum dan kesopanan Islam. Ada pula di antara yang keluar daripada rumahnya dengan menggunakan berbagai-bagai perhiasan yang menarik perhatian dengan menggunakan berjenis-jenis bedak muka. Senior sungguh bahasa ni. Tulis kosmetik. Alat solek, make up. Main bedak ni dah, bedak sejuk ni. Dan gincu bibir. Bahasa lama.
Modern sikit bahasa ni. Dia main berhias dengan kosmetik serta memakai bau-bauan yang harum depan khalayak ramai, depan lelaki-lelaki, itu haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ayyama imra'atin ista'tarat, mana-mana wanita yang memakai wangian kemudian dia pergi di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka orang itu dikira orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla sampai dia balik. Jadi bahaya. Habis tak boleh pakai wangi, boleh. Hanya tengok, seperti juga segala perhiasan yang lain hanya dituntut dan digalakkan oleh agama supaya dilakukan di rumah, khasnya untuk suaminya. Untuk suami tak jadi pula. Untuk suami tak. Suami balik tengok, Allahu Akbar, mana mak dia tu? Ada kat dapur. Pergi tengok-tengok, macam mocik asli dengan bukan main gatonya berseronyi. Kata apa? Suami pula tak sedar duduk tak apalah, saya nak keluar ambil air luar, tengok tak. Jangan. Jadi kita untuk suami dibenarkan, pakailah nak pakai apa pun. Sebab tu ada kawan baru ni dia pakai jual pakaian wanita yang ni yang tak patut syariah. Dia kata haram kau ustaz. Kata haram penggunaan. Kalau kita tahu dia pakai beli baju ni nak pergi pakai tepi pantai, tak boleh lah. Tapi kalau dia pakai depan suami dia, ikut dia nak pakai apa pun. Baiklah. Wanita Islam dilarang memperlihatkan hiasan tubuhnya kecuali pada suami dan orang-orang laki-laki yang menjadi mahram. Letak bagi atas mahramnya, serta orang-orang yang tertentu seperti yang tersebut dalam Al-Quran Karim surah An-Nur ayat 31. Banyaklah banyak. Demikian juga halnya perkara-perkara buruk yang berlaku di kalangan kaum lelaki. Ada di antara orang-orang laki-laki Islam yang telah hilang langsung perasaan cemburunya terhadap isterinya dan wanita-wanita yang di bawah jagaannya. Ini sifat cemburu ni bahaya. Kalau cemburu buta, itu pun bahaya. Tak tahu pasal-pasal. Bini pergi cakap dengan waris dia pun kata, nak ngorak orang. Itu salah. Tak cemburu langsung, bini gilah mana pun, ini bahaya juga. Sehingga dia hampir-hampir sifat dengan sifat orang dayus. Ad-dayus ni yang Nabi sebut dalam hadis, orang dayus tak masuk syurga, na'udzubillah. Yang dikutuk oleh Islam dan diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada masuk syurga, seperti sikapnya membiarkan isterinya atau perempuan-perempuan yang di bawah jagaannya bebas keluar, bebas bercampur gaul dengan orang laki-laki yang bukan mahramnya, bebas dipeluk oleh laki-laki asing dalam pesta tari menari dan sebagainya. Allah. Itu dalam hadis tentang pertukaran rupa. Umat dulu kalau buat jahat, Allah Ta'ala tukar rupa dia jadi monyet. Kunu qiradatan khasiin. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada juga amaran. Orang ni akan ditukar rupa menjadi kera, monyet dan khinzir. Khinzir ni tak ada terjemah dia. Kalau terjemah babi dia kata kasar ustaz ni. Sebut babi dalam masjid. Sebab tu ada setengah pendakwah dia tak panggil babi, dia panggil bab satu. Bab satu ni, bab satu. Cuba betul dia, bab satu. Jadi apa? Pasal tu jangan main. Pasal tu ada setengah orang beli kereta B1, jangan beli tu. Jadi lain pula, orang baca kat belakang, oh kereta ni jadi bab satu. Kena pakai nombor lain lah. Baik. Ini dipanggil, dalam hadis Nabi sebut orang ni akan bertukar rupa, monyet ataupun khinzir. Jadi dalam sejarah Islam ni tak ada orang yang ditukar rupa secara total, tetapi ditukar tabiat. Ini ada. Sekarang ni berlaku tak berlaku? Manusia yang berperangai seperti monyet ada tak? Kita tengoklah majlis-majlis kugiran ke, majlis pesta ke, majlis apa dia besar-besaran tu, penyanyi-penyanyi dia tu betul-betul macam monyet. Melompat, melolong, buka seluar depan orang pun ada. Cium jantan sama jantan datang pentas. Monyet. Yang khinzir pula, isteri boleh bertukar. Tunggu kereta, bini ambil orang lain ambil bini. Tak ada masalah apa-apa.
Balik sekarang sama-sama mabuk belaka bengok, tak ada apa-apa. Nah, ini bahayanya akan berlaku sedemikian. Ada pula laki-laki yang berlagak dan berhias seperti perempuan, dia panggil mu'nyah, dan yang memakai pakaian perempuan. Semuanya itu sama ada yang dilakukan oleh kaum laki-laki ataupun perempuan adalah haram dan dikutuk sebagaimana telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadisnya. Kalau kita nak baca satu-satu memang panjang. Serta menyatakan balasan buruk masing-masing, sehingga ditegaskan ada di antara mereka yang melakukan perkara-perkara buruk itu bukan saja tidak masuk syurga, bahkan tidak dapat mencium baunya, sedang bau syurga boleh dapati daripada jarak yang jauh. Kita duduk jauh lagi, berjalan tu bau dah syurga. Alhamdulillah. Orang yang duduk atas dunia ni boleh tak bau syurga atas dunia? Boleh? Boleh. Ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu dalam peperangan Uhud. Dia nak masuk perang tu, dia bagi tahu sahabat, aku akan tunjukkan kepada kamu, kepada Allah Ta'ala, apa yang aku nak buat hari ni. Dan dia bagi tahu pada sahabat dia, inni la ajidu rihal jannata min duni Uhud. Aku duk bau syurga tepi bukit Uhud. Macam mana tak tahu, Allah Ta'ala, bau syurga. Bau ros ke bau apa, kita tak tahu. Tapi sahabat ni, karamat dia Allah Ta'ala beri buka bau syurga kepada dia di Uhud. Selepas dia mati, orang cari mayat dia tak jumpa. Hancur. Sehingga dikenali di ujung jari dia, kaki, adik-beradik perempuan dia mari tengok, dia kata ni kaki abang dia. Tubuh dia hancur semua, dengan panahnya, dengan pedangnya, dengan semua tikaman ada. Masya Allah. Nah, sahabat-sahabat ni, orang yang bau syurga takkanlah takut lagi nak mati. Nah, kita tak bau syurga ni, bahasa tak nak mati. Allahu Akbar. Baiklah, itu yang pertama. Panjang yang pertama ni. Umat Islam melakukan penyelewengan seperti perangai orang Yahudi dengan Nasara. Yang kedua, baru jumpa nombor 2. Yang kedua, akan berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam mengenai akidah, kepercayaan dan amalan agama. Seperti yang telah berlaku kepada Bani Israel. Jadi berlaku dah pada Bani Israel. Pecah kita ni dalam bab kepercayaan. Kita kadang-kadang benda boleh toleransi, tapi kita pergi berkelahi. Kita ni alhamdulillah, Malaysia ni dipanggil negara Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana kita tolak Syiah, kita tolak semua pahaman-pahaman yang karut-marut. Sebab apa? Sebab kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu dipanggil Ahlus Sunnah. Dan dari sudut amalan-amalan, kita sudah ada depan kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ukuran yang tak perlu kita nak berkelahi. Kita tengok, dia panggil mizan, neraca timbangan, duduk di mana? Duduk sunnah. Kita nak buat benda ni, ada sunnah? Ada. Sahabat buat? Tak. Susah masalah. Jadi kita yang jadi masalah berlaku pergeseran ni sebab kita tidak kembali kepada pangkal jalan. Kita duduk balah di ujung ranting. Jadi alhamdulillah, apa yang kita ajar kepada masyarakat, kita balik kepada pangkal apa yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, ma'ana alaihi wa ashabi. Balik semula kepada tajuk asal. Nabi kata yang selamat daripada 73 itu orang yang duduk di atas jalan sunnahku dan para sahabat yang menyambung sunnahku selepas daripada aku tidak ada. Itu selamat. Hak sahabat tak buat, tak sudut buatlah kita. Kalau nak selamat, kalau tidak kita dalam keadaan bahaya. Dan semua puak berpecah itu salah dan sesat belaka, kecuali satu saja, iaitulah puak yang tetap menurut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bawaan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum yang tidak mengurangi. Hak Nabi ajar, tak ada sahabat kurangkan. Yang kedua, menokok tambah. Ni hak banyak ni. Hak banyaknya ekstra ni banyak. Kita beli sabuk ekstra boleh. Biasa satu orang panggil 1 liter, sekarang ni ekstra 1.2 liter. Tak apa, tapi dalam ibadat ekstra tu masalah. Menokok tambah atau menyeleweng. Menyeleweng itu pergi tafsir benda hak haram jadi halal. Yang halal jadi haram, wa'alaikumsalam. Jadi yang selamatnya
siapa dia? Ma ana alaihi wa ashabi. Kita kena pegang dengan hadis. Yang selamatnya ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku tinggal dan sahabat aku pegang, selamat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita keselamatan, kesejahteraan di dunia dan keamanan kita di akhirat biiznillah azza wa jalla. Selain itu, menurut tambahan terdapat pada hadis Abu Daud yang tersebut, Nabi SAW mengingatkan bahawa akan timbul di kalangan umatnya beberapa puak yang dijalari oleh bahaya penyakit hawa nafsu, suka mengurangi dalam beribadat, menukut tambah atau menyeleweng dari jalan sebenar, seperti menjalannya bahaya penyakit anjing gila pada mangsanya. Kita tengok ritual agama lain ditempelkan masuk ke dalam agama Islam, akhir sekali jadi agama. Ini bahaya. Benda tidak agama dijadikan agama, kita kata ini berbahaya. Ingatan yang tegas, maknanya penyakit anjing gila dia masuk semua dalam orak-orak, dalam saraf masuk belaka. Artinya budaya-budaya asing yang ada dalam masyarakat luar akan terpalik masuk dalam masyarakat Islam ini sebagai masuknya kuman-kuman anjing gila ke dalam orak saraf. Ini cukup bahaya. Ingatan yang tegas dan jelas diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah supaya umatnya tetap menurut jalan pimpinannya dan bawaannya dan bawaan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Sebahagian daripada tajuk ini telah dihuraikan dalam hadis Al-Irbad, iyyakum wa muhdatsatil umur, aku beri amaran kepada kamu daripada mereka-reka ibadat yang tidak disyariatkan. Wallahu a'lam. Tamatlah hadis yang ke-6, kita pergi kepada hadis yang ke-7, tapi kita break seketika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.